Saya ada banyak soalan susulan, tetapi saya juga ingin memberikan ruang kepada tuan-tuan juga nanti bertanyakan soalan. Pada peringkat ini, seusai saja pusingan yang awal ini, pastilah setiap panelis ada jawapan balas. Mungkin pada peringkat ini 10 minit saya memberikan laluan kepada siapa saja untuk memberikan pandangan balas. Tapi untuk melontarkan soalan awal, saya bermula dengan YB, Doktor terlebih dahulu. Mendengar respon konteks yang dibina oleh ketiga-tiga panelis yang lain ini, bercakap soal renovation ataupun penggilapan, apakah itu akan mengganggu historical continuum yang kita ingin pertahankan? Satu. Kemudian selepas mendengar Profesor Datuk Ramlah, inilah yang saya melihat keperluan untuk diperbanyakkan lagi debat yang matang supaya kita tidak mengganggu fakta sejarah. Yang kita polemikkan adalah penafsirannya. Bagaimana respon Yang Berhormat Doktor? Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator. Pertama saya nak respon kepada sahabat saya Yang Berhormat Saudara Saifuddin tentang isu kebenaran. Ya, saya rasa kita tidak ada sebarang masalah. Sebab itu kita katakan tadi bahawa sejarah mesti berasaskan kepada kebenaran. Sebab itu kita tidak boleh mencari kebenaran dengan hanya kita nak berorang dan sebagainya seperti yang berlaku kepada Profesor Ramlah Hadam. Ya, kerana itu tidak akan menunjukkan bahawa kita mau berubah sebenarnya untuk mencari kebenaran ini. Ya, apakah kita menang mencari kebenaran dengan hanya menang sorak dan dengan menang bu? Sebab itu saya kata bahawa saya mempertahankan sejarah mesti berasaskan kepada kebenaran. Jadi yang ini yang dibangkitkan oleh Datuk Ramlah Hadam, iaitu bahawa apabila Mak Sabu mengatakan bahawa, saya ambil contoh ya, Mat Indra itu sebagai pejuang. Saya membezakan tuan-tuan, kita harus membezakan sebenarnya. Pertama kita harus membezakan di antara perjuangan menentang British dengan perjuang menentang memperjuangkan kemerdekaan. Mat Indra memang seorang penentang British, tetapi apakah dia memperjuangkan kemerdekaan untuk memerdekakan negara? Yang ini saya kata bahawa saya mempertahankan Mat Indra bukan memperjuangkan kemerdekaan. Dia menentang British. Sebab kalau dia menang pun, kalau Parti Komunis Melayu menang pun tuan-tuan, kita akan duduk di bawah naungan kerajaan negara China, menjadi sebuah negara komunis. Apakah ini kemerdekaan? Apakah ini kemerdekaan? Apakah ini kemerdekaan yang mau tuan-tuan pertahankan, iaitu menjadi sebuah negara komunis? Ya. Ini yang membezakan. Sebab itu saya kata bahawa saudara boleh bersorak, saudara boleh bu saya, tapi inilah pendirian saya, iaitu saya mengatakan bahawa ini membezakan, iaitu antara seorang yang menentang British, memang dia menentang British, tetapi apakah perjuangannya itu ada perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan? Apakah dia seorang pejuang kemerdekaan? Tidak. Ya. Dan di sinilah maksudnya apa yang disebut oleh Datuk Ramlah Hadam, iaitu bahawa Mat Sabu berasaskan kepada tanya soal oleh Ismail Adnan. Kenapa dia tidak membaca satu lagi artikel dalam buku yang sama bertajuk tentang baju sirat? Sebab barangkali dia tengok baju sirat, dia tak tahu dalam itu ada penjelasan oleh tokoh baju sirat ini yang hidup di zaman itu, yang menangkap Mat Indra, yang mengatakan bahawa dia adalah seorang petualang Melayu yang berpahamankan komunis. Kenapa dia tidak merujuk yang sedemikian untuk mempertahankan hujah? Kalau mahukan kepada kebenaran, kalau mahukan kebenaran, bacalah semua. Jangan baca yang terpilih-pilih. Ini yang saya nak kata bahawa kita tidak boleh mengumpul fakta berasaskan runcit-runcitan dan memilih-milih. Sebab itu dia kata bahawa yang penting ialah manusia unggul yang mencipta sejarah. Dan ini yang penting sebenarnya. Dan sebab itu saya kata tuan-tuan, ya, saya mempertahankan apa yang saya hujahkan ini. Apapun tuan nak katakan, tapi adalah cukup jelas bahawa ini yang membezakan antara perjuangan menentang British dengan perjuangan menuntut kemerdekaan. Soal pengiktirafan yang disebut oleh Profesor Mak Bakar, terutamanya pengiktirafan terhadap golongan kiri. Ya, semuanya ini disebut, tuan-tuan. Dan sebab itu kalau saya membaca buku Rastam Ihsani tentang roots kepada Melayu golongan kiri ini, dia mengatakan golongan kiri ini sebenarnya dipengaruhi oleh golongan komunis yang lari ke tanah Melayu seperti Sultan Jenain dan sebagainya, yang berkiblatkan kepada Indonesia Raya. Sebab itu juga kenapa bila disebut tentang pelari terakhir dengan pelari yang pertama, kita harus melihat, iaitu bahawa
Kalau yang diperjuangkan oleh KMM, Putra MCGA dan sebagainya, tujuannya adalah untuk berkiblatkan kepada Indonesia Raya, apakah kita akan menjadi sebuah negara yang bebas, duduk di bawah pemerintah Soekarno? Jadi sebab itulah harus kita membezakan perkara ini. Sebab itulah pada saya, soal mengiktiraf, kalau saya merujuk muka 159, buku Cimpring itu sendiri, the other side of the story, jelas Cimpring menyebut bahawa it is firmly, dia kata, ya, bahawa Putra MCGA ini adalah di bawah pengaruh CPN, walaupun mereka bukan komunis. Dia menulis dalam buku itu. Sebab itulah kita menyatakan di sini, tuan-tuan, bahawa kesudahannya yang mencapai kemerdekaan ini dilakukan oleh siapa. Sebab itu kita tidak pernah menafikan apa yang dilakukan oleh golongan kiri. Cuma soalnya ialah, saya ingin menyatakan, saya dihantar satu buku oleh Dr. Jayakumar, ahli Parlimen Sungai Siput, ahli Parlimen Parti Sosialis Malaysia, ya, yang mengalahkan siapa ni, Sami Belu. Dia hantar buku pada saya, iaitu Perlembagaan Rakyat, yang ditulis, yang didraft oleh Putra MCGA ini. Dia mengatakan bahawa Putra MCGA adalah kumpulan yang paling awal menyediakan draft Perlembagaan Rakyat, di mana soal bahasa dimasukkan, soal agama Islam dimasukkan. Tetapi kenapa dia tidak masukkan soal kedudukan Raja-Raja Melayu? Kenapa? Kerana mereka golongan kiri. Yang saya sebut tadi dalam muka 159, Cimpring mengatakan bahawa mereka ini di bawah pengaruh mereka, walaupun mereka bukan komunis. Kerana, tuan-tuan, perjuangan mereka ialah untuk menjadikan sebuah negara republik yang berkiblatkan kepada Indonesia Raya, yang akan menghapuskan sistem beraja. Jadi, sebab itulah saya kata bahawa kita harus melihat ini secara keseluruhan. Soal pengiktirafan, memang kita menyebut tentang peranan Ahmad Mustamar, kita menyebut tentang peranan Ibrahim Yaakob. Tapi kita pun tahu bahawa Ibrahim Yaakob juga melarikan diri ke Indonesia. Dan kalau kita membaca buku yang ditulis oleh Mustafa Husin, ya, salah seorang pemimpin utama dalam PKMM, dia menulis bahawa dia kata Ibrahim Yaakob melarikan diri dengan membawa wang yang banyak. Dan kalau saya menyebut di sini, ya, menyebut di sini bagaimana kalau dalam perjuangan Mat Indra sebagai seorang komunis, ya, Mat Indra sebagai seorang komunis, tuan-tuan, Cimpring mengakui dalam bukunya bahawa mereka selama 20 tahun mendapat bantuan keuangan, finance daripada negara China. Tahun 1961 dia berada di China, berjumpa dengan Deng Xiaoping, ya, Deng Xiaoping, $100,000 bantuan daripada negara China untuk kembali kepada armed struggle, tuan-tuan. Jadi sebab itulah, kalau kita menang pun yang diperjuangkan oleh Parti Komunis Melayu, apa akan terjadi negara ini? Apakah negara ini akan terus bebas daripada pengaruh China ataupun pengaruh Indonesia golongan kiri? Jadi sebab itu pada saya tidak menafikan perlunya kita mentafsir semula. Tetapi janganlah kerana kita membaca hanya sedikit secara runcitan yang disebut oleh Syed Nakib Al-Atas tadi, kita terus mengiktiraf Mat Indra. Kita tidak boleh berasaskan kepada hujah adiknya yang mengatakan bahawa Mat Indra bukan seorang komunis. Sebab itulah saya kata, kena baca yang ditulis oleh Sajidun Dirhan mengenai dengan Bajui Sirat ini. Cukup jelas menyatakan bahawa Mat Indra adalah seorang komunis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini, ya, apa yang ingin saya pertahankan tadi bahawa ialah bezakan antara perjuangan menentang British dengan perjuangan menuntut kemerdekaan. Kalau kita, tuan-tuan, akhirnya terikat dengan negara tertentu, itu bukan kemerdekaan yang sempurna pada saya. Yang Muhammad, saya cuba